Air banjir naik tu berapa bulan naik sini? Oh, mai sini. Dia satu sini. Bukan 12 tu. Bulan 12 dia. Oh, dah. Mana nak berapa bulan? 20 rasa. 12. Ha. 12. Nak lagu mana keadaan air naik? Tadi. Sifat air lah. Sifat air lah. Sini penuh habis. Penuh habis. Penuh habis saya. To lagi mana lagi lah saya rumah ni tinggi ya. Pasal saya ingat rumah ni nak tinggi lah. To naik lah to sabar. Tengok pakai tu tanggung ni sabar. Oh, siapa dah? Sabar dah tidak. Berapa tanggung mula-mula tu? Mula tu ni bawa tanggung ni ya. Mula bawa tanggung ni ya. Mata esok pagi ni tengok tanggung apa tu penuh. Penuh tak? Saya ambillah satu-satu pasal itu bagai-bagai bis tengok tu bawa mesti. Pada pendengar dia lah banjir ni lah ke mana banjir? Banjir kami Malaysia kan. Sorry. Kan? Sebab kami buat banjir. Air buku banyak uap. Bukit-bukit air tu. Macam masalah lokal berparit kita lah tuan. Ada apa sebab? Rasanya tak ada. Tak ada. Cuma tu saja. Balok lah. Balok air bukit tu uap lagi buku. Banjir 2014 menjadi iguan buruk apabila sesetengah kawasan tinggi juga dianggap tidak selamat kerana telah dinaiki air. Sementara pula dengan kawasan rendah menjadi bertambah buruk kerana terdapat harta yang rosak dan musnah, rumah yang hanyut dan pecah dan ada beberapa barangan lain tidak dapat diselamatkan kerana kehadiran banjir yang tidak diduga. Sesetengah tempat dianggap berbeza walaupun kita melihatnya seperti tanah rata yang tinggi. Sedangkan kawasan dinaiki air itu adalah tempat yang agak rendah dan lembah. Misalnya kejadian banjir yang berlaku di Kampung Guci 5, Kuala Kerai, Kelantan pada 20 Disember tahun 2014 lalu. Terdapat penghuninya yang menetap di kawasan tanah tinggi dan berbukit namun dianggap tidak selamat kerana banjir tidak mengenal manusia. Sebuah keluarga yang menetap di kawasan tanah tinggi dan berbukit di Kampung Terbabit, Morobi binti Dolah atau dikenali juga Mak Banun dan anaknya Hamidah binti Nur Alam ketika ditemui CRTV mengakui tidak menyangka banjir 2014 telah menyebabkan kediamannya dinaiki air walaupun mereka tinggal di tempat yang agak tinggi. Dengan itu, keluarga berkenaan tidak mengambil kisah dengan hal itu kerana menyangka banjir tidak akan mencecah kediaman mereka. Air mula naik pada 20 Disember tahun 2014. Ketika air mula memenuhi bahagian lembah bukit, saya memang tidak berkemas kerana menganggap banjir tidak akan mencecah tangga rumah kerana rumah saya berada di kawasan tinggi. Cerita Morobi binti Dolah atau Mak Banun tentang kejadian banjir tersebut. Sambung Morobi, keadaan air tidak mengenal tinggi atau rendah kerana pada sebelah petang, kira-kira jam 4 petang pada hari yang sama, 20 Disember tahun 2014, banjir mula mencecah anak tangga rumahnya dengan agak pantas. Menceritakan peristiwa banjir itu, katanya ketika air mula memenuhi di bahagian lembah bukit itu, kelihatan keseluruhan rumah yang terletak di bawahnya mula tenggelam dan ada juga yang pecah dan roboh. Kemudian air mula melimpah tebing sehingga mencecah di bahagian anak tangga rumahnya yang paling bawah, kemudiannya tangga rumahnya yang paling tinggi. Apabila melihat keadaan air mula mencecah di kedua-dua bahagian tangga, beliau mula berkemas mana yang patut supaya barangan yang dimaksudkan tidak terus terkena air banjir. Sementara sebahagian barangan yang dapat diangkat kemudiannya dibawa ke masjid berdekatan yang dijadikan sebagai pusat pemindahan banjir yang paling selamat di Kampung Guci 5 itu. Sementara beliau mula berpindah ke masjid, beberapa jirannya memaklumkan kepadanya bahawa rumahnya ketika itu telah dinaiki air sehingga ke paras pinggang. Pelik, rumah terletak di kawasan tinggi yang berbukit tetapi banjir boleh sampai juga. Banjir yang melimpah ke kawasan Kampung Guci 5 ini memang berkeadaan keruh pekat dan berlumpur. Banjir ini datangnya dari arah Sungai Kerai dan Sungai Kelantan Cutus Morobi lagi. Morobi menambah, beliau berpendapat banjir berlumpur itu disebabkan
masalah bukit dan puncanya juga dari kayu balak yang didapati hanyut untuk menandakan ada sesuatu yang tidak kena dengan bukit itu. Padahal banjir sebelum ini tidak kelihatan balak hanyut di kawasan itu. Ditanya tentang perbezaan banjir 2014 dengan banjir 1967, beliau menjelaskan banjir 2014 lebih besar dari banjir 1967 itu. Katanya, tentang kejadian banjir 1967, air melimpah dan mencecah hanya di bahagian tebing tinggi rumahnya sahaja berbanding banjir 2014 yang telah mencecah ke bahagian atas tangga kedua. Sementara banjir tahun 1985 didapati air hanya sekadar melimpah di bahagian tebing kediamannya sahaja. Menurutnya, walaupun rumahnya dan rumah jirannya terletak di tempat yang agak tinggi, namun mereka terpaksa berpindah juga kerana banjir telah mencecah di kawasan rumah mereka. Terdapat 2 pusat pemindahan banjir di kawasan Kampung Kecil, Kuala Kerai, iaitu di Sekolah SKBJ dan Masjid Berhampiran, katanya. Manakala berhubung dengan bantuan makanan kepada mangsa banjir pula, beliau memperolehi bantuan makanan ringan seperti Maggi, roti dan kain. Manakala terdapat bantuan daripada Badan Berkan Kerajaan, NGO yang menyumbang sekampik beras. Sementara itu, menurut anaknya, adik Hamidah binti Nur Alam, yang menuntut di SMK Sultan Yahya Petra 1, Kampung Kecil, Kuala Kerai berkata, banjir 2014 dianggap banjir paling besar berbanding banjir yang pernah melanda Kuala Kerai sebelum ini. Contohnya banjir tsunami yang berlaku pada tahun 2004 tidaklah seteruk banjir 2014 ini. Banjir tsunami pada tahun 2004, air yang naik hanya mencecah setakat di bawah tebing bukit rumah ini sahaja. Sebelum berlakunya banjir di Kuala Kerai, hujan rintik-rintik mula turun selama 3 hari sahaja. Saya juga tidak menyangka dalam keadaan hujan yang ala kadar itu didapati, keesokannya air semakin melimpah dan banjir mulai naik ke paras tangga rumah ini, katanya sambil menunjukkan ke arah kediaman keluarganya. Katanya lagi, dia dapat melihat keadaan rumah jiran-jirannya yang terletak di kawasan rendah dan lembah apabila banjir menenggelamkan rumah-rumah berkenaan perlahan-lahan di mana kelihatannya seolah-olah sebuah sungai seperti padang jarak padang terkukur. Katanya lagi, banjir melanda Kampung Kecil adalah selama 2 hari sahaja dan ketika surut beliau tidak pasti kerana apabila dilihat banjir mula turun perlahan-lahan meninggalkan Kampung Kecil 5 itu. Walau bagaimanapun, menurut adik Hamidah, keadaan sulut amat sukar ditanggalkan kerana lumpurnya cepat mengeras dan akan mendatangkan masalah apabila lewat dibersihkan. Ditanya tentang punca banjir itu, adik Hamidah berpendapat air bukit adalah punca banjir besar itu sehingga tahap terburuk dan kaitannya ialah akibat aktiviti pembalakan yang memusnahkan tanah di kawasan terbabit sehingga menyebabkan sungai menjadi keruh dan berkelodak. Ditanya tentang masalah longkang yang menyebabkan masalah banjir selain masalah air bukit, baginya dia menafikan tentang masalah longkang dan sistem perpayatan sebagai penyebabnya.